Eh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada guru jemputan kita iaitu Cikgu Nur Suzlina binti Saleh yang mengajar dalam bidang seni rupa fashion di Kolej Vocasional Matang Sarawak. Pada hari ini, kami daripada kursus ISMP Ekonomi Rumah Tangga semester 5 Universiti Pendidikan Sultan Idris akan menemubual cikgu berkenaan serba sedikit tentang insan guru profesional kepada cikgu. Tujuan wawancara ini diadakan adalah untuk melengkapkan tugasan kami pada semester ini. Uh, sebelum kita mula dengan langkah yang seterusnya, saya ingin memaklumkan kepada cikgu bahawa wawancara ini akan direkodkan. Boleh cikgu? Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri dan rakan-rakan saya. Nama saya adalah Sharifah Fatin Huaida binti Wan Salihuddin. Rakan saya yang seterusnya adalah Marisa Suraya Zahra binti Haswani, Aina Afifah binti Azali, Muhammad Hakim bin Ahmad, Siti Aisyah binti Lee, dan yang seterusnya adalah Nur Kalisha binti Rizlan Shah. Baiklah, kita beralih kepada segmen utama iaitu uh, bertanya kepada cikgu tentang insan guru profesional. Soalan yang pertama daripada saya adalah, boleh cikgu ceritakan serba sedikit tentang latar belakang cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kalau tak dengar, inform ya. First sekali saya minta maaf sebab agak kelang kabut sikit. Okey, berbalik kepada soalan Fatin Huaida tadi berkenaan latar belakang, betul? Okey, saya kenalkan diri saya. Saya Cikgu Nur Suzlina binti Saleh. Lebih dikenali dengan student-student di sini adalah Cikgu Su lah. Saya pun baru 5 tahun mengajar di Kolej Vocasional Matang, posting pada tahun 2016. Jadi kiranya macam saya ni senior-senior anda semualah, kakak-kakak awak semua kan. Saya selepas habis SPM, saya ambil diploma Hotel Catering di Politeknik Sultan Idris, kemudian sambung di UPSI juga. Selama 4 tahun dalam bidang ekonomi rumah tangga, sama macam awak juga. Okey, kemudian saya dipostingkan di sini di Kolej Vocasional Matang selama baru 5 tahun lah. 5 tahun, kemudian dalam dalam masa yang sama saya dilantik juga sebagai ketua program untuk Senereka Fashion. Itu sahaja serba sedikit berkenaan latar belakang saya. Terima kasih cikgu. Okey, Okay. saya kongsikan soalan yang kedua. Uh-huh. Boleh cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu mahu menjadi seorang guru? Um, kalau ikutkan apa soalan dia tadi? Membuatkan saya nak jadi cikgu, saya tak terlintas pun nak jadi seorang guru. Saya prefer kepada manajemen. Manajemen macam kalau ikutkan diploma saya lebih kepada hotel and catering. Dia lebih kepada pengurusan. Tapi itulah, kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Uh, tak ada tak ada minat pun, mm, tak ada minat, tak ada impian pun nak jadi cikgu. Saya hanya bercita-cita sekurang-kurangnya saya nak jadi pensyarah lah. Bukan seorang guru di sekolah menengah. Pensyarah ni macam kita tengok lebih advance lah. Dalam universiti, lebih hot kan. Lebih orang kata apa, nampak lagi gah pekerjaan dia. Dan cikgu ni bukan list saya lah. Tapi berbalik kepada macam mana saya boleh jadi cikgu, saya rasa itu semua ketentuan Tuhan. Kadang-kadang pun saya terfikir juga, kenapalah aku jadi cikgu kan. Uh, uh, dan ada ahli keluarga saya cakap, jadi cikgu ni mungkin Tuhan dah pilih. Tak semua orang boleh jadi cikgu. Orang tertentu sahaja boleh jadi cikgu. Jadi mungkin Tuhan dah pilih untuk saya jadi cikgu, untuk teruskan
cita-cita teruskan kerjaya sebagai seorang guru dalam kehidupan saya. Jadi yang membuatkan saya terus menjadi cikgu ni, timbulnya minat apabila saya masuk UPSI. Bila dah masuk UPSI tu dah confirm lah Universiti Pendidikan, keluaran dia mesti menjadi seorang guru. Sedikit sebanyak daripada situ minat tu timbul bila kita dah belajar di UPSI, kita dipupuk untuk menjadi seorang guru, dididik untuk menjadi seorang guru dengan pelbagai modul, dengan pelbagai kursus. Jadi first kali minat tu untuk jadi guru tu kurang lah, tapi sedikit sebanyak bila saya yang pilih masuk Universiti Sultan Idris, Universiti Pendidikan Sultan Idris, jadi saya yang kena terapkan dalam diri saya minat untuk menjadi seorang guru sehinggalah sekarang, insyaAllah sehingga pencen jugalah. Baiklah, terima kasih Cikgu. Soalan seterusnya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Kepribadian seorang guru yang berjaya, first sekali seorang guru ni dia perlu ada kasih sayang. Yang first sekali lah kalau tanya pandangan saya yang baru 5 tahun dalam bidang pendidikan ni, dalam dunia pendidikan, dalam dunia sekolah, saya rasa seorang guru ni first sekali kasih sayang terhadap anak murid lah, tak kisah anak murid besar ke kecil ke, yang penting sekali adalah first sekali ada kasih sayang. Marah macam mana pun tetap ada kasih sayang. Kemudian selain daripada nilai murni, tanggungjawab, yang lain lah yang awak belajar 13 murni kan untuk buat RPH tu, tapi yang paling utama untuk menjadi seorang guru mesti ada kasih sayang. Cikgu kan, macam awak semua pun sebelum awak masuk UPSI, kita kan ada satu ujian Maksi, ingat lagi tak? Ingat. Ujian Maksi tersebut untuk detect sama ada awak ni sesuai tak jadi cikgu ke tak. Dari situlah seorang guru ni dia tak perlulah terlalu macam polis dia perlu kena berani kan, kena berani. Kalau seorang doktor dia kena terlalu pandai dalam biologi apa semua. Tapi seorang guru dia kena ada satu nilai yang paling penting bagi saya, kasih sayang. Walaupun Sharifah Fatin Huwaida tahulah macam mana saya garang, sangat garang dekat sekolah. Tapi sebenarnya garang tu tanda sayang, sebab kita sayang. Nanti kalau awak jadi seorang guru, awak akan rasa kasih sayang tu. Kalau saya cakap sekarang pun susah awak nak faham kasih sayang tu macam mana kan, setakat kasih sayang. Tapi bila awak jadi seorang guru, awak marah budak tu. Marah kan, hari ni marah. Esok awak still lagi bantu dia. Sepatutnya kalau kita dah marah, kita dah nak tengok muka dia pun tak nak kan. Masalah hantar engkau lah, nak hidup ke, nak mati ke kan. Aku tak kisah. Dia akan tanya, kerja dah siap belum? Bila saya nak dapat KIN markah awak ni, awak nak gagal ke? Macam tu lah kasih sayang seorang guru. Dia nak juga student dia berjaya. Okeylah, jadi apa yang boleh saya simpulkan, yang paling penting kepribadian seorang guru, selain daripada tanggungjawab, kena pandai apa semua, yang paling penting adalah kasih sayang. Terima kasih Cikgu. Okey, soalan seterusnya. Apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk ke dalam bidang perguruan? Ciri tanggungjawab, amanah, kena ingin belajar, semua nilai murni lah seorang guru. Kena bertanggungjawab, kena ada perasaan ingin belajar. Every day is a learning process. Jangan ingat kita jadi cikgu, awak dah graduate, degree, pendidikan, awak dah tak payah belajar. Tapi bila masuk alam persekolahan, lagi banyak benda awak kena belajar. Bukan dalam bidang pendidikan je lah, garis pada semua aspek lah. Semua aspek tu sebabnya kita ni cikgu,
kita semua dekat sekolah. Nanti waktu praktikal awak dapat rasa lebih sikit lah macam saya cakap tadi, seorang guru dia semua dekat sekolah. Ada masa awak akan jadi tukang kebun, ada masa awak akan jadi doktor, ada masa awak akan jadi macam engineer, macam-macam lah. Jadi jangan malas untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi ciri-ciri untuk guru kepribadian seorang guru yang berjaya ni, semua nilai-nilai murni ni perlu adalah bertanggungjawab, kena ada perasaan ingin belajar sesuatu yang baru dan lain-lain. Terima kasih atas perkongsian tadi, Cik Suzlina. Saya teruskan dengan soalan daripada saya lah. Soalan daripada saya iaitu apakah ciri atau sifat yang Cik rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Apakah dia ataupun disemai untuk kepribadian yang unggul? Kalau disemai daripada sekarang, dia tak akan lari lah daripada 13 nilai murni, berdedikasi. Tapi first pada saya mesti ada kasih sayang. Berdedikasi, tolong menolong, jangan ego, seorang guru jangan ego. Mesti tolong pelajar. Dan kalau disemai daripada sekarang ni, terapkan 13 nilai murni. Saya pun tak ingat sebenarnya 13 nilai murni tu. Tapi apa yang saya dapat kongsikan dalam wawancara ni, mesti ada kasih sayang, dedikasi, ada sikap toleransi sebab kita deal dengan pelajar. Pelajar ni manusia dan pelajar ni macam hari-hari kita jumpa. Dan kadang-kadang kita jumpa student ni lagi banyak daripada student tu jumpa mak ayah diorang sendiri. Jadi macam mana kasih sayang awak dalam family, macam tu juga kasih sayang, dedikasi, tolong menolong, jangan ego dengan para pelajar. Sama je. Okey, soalan seterusnya, bolehkah kami tahu ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru itu? Okey, first kali kalau ciri kepribadian yang tak perlu ada dalam seorang guru adalah panas baran. Kita garang lain tau, panas baran lain. Jadi panas baran ni yang akan menyebabkan adalah kita tengok penderaan pukul memukul kepada pelajar. Itulah yang perlu dielakkan. Kalau panas baran, macam mana pun cuba kawal. Dengan sebaiknya lah. Itu memang kena buang jauh-jauh. Dia garang, tegas, panas baran perkara yang lain. Kita marah macam mana pun jangan sampai tahap memukul lah. Kan panas baran ni sampai ke tahap nak pukul. Jangan sampai macam tu lah. Itu yang perlu dielakkan sekali. Itulah yang paling mesti elak, panas baran je. Okey, terima kasih. Sebab kita cikgu memang akan diuji dengan kesabaran. Panas baran tu first memang kena kawal lah. Saya pun setuju. Okey, soalan seterusnya. Apakah harapan Cik tentang kepribadian guru akan datang? Harapan saya untuk guru akan datang, seorang guru ni masih lagi dipandang tinggi, kepribadian seorang guru dihormati, dimuliakan, disanjung tinggi. Sebab saya tengok akhir-akhir ni seorang guru kadang-kadang dia punya kepribadian diperkotak-katikkan.
Kadang-kadang kami ni famous tau, macam mana artis diviralkan, seorang guru pun diviralkan juga sekarang kan. Dan awak pun sekarang kat dalam dunia sekarang, awak pun boleh tengok isu-isu semasa tentang guru. Jadi saya berharap kalau dulu seorang guru ni sangat disanjung tinggi dan dimuliakan. Bukanlah kami guru-guru ni nak kan sanjungan 24 jam. Tapi sekurang-kurangnya jangan perkotak-katikkan, jangan mempertikaikan kerja guru. Sekarang macam-macam viral terhadap guru ada kan. Jadi siapa yang tak rasa situasi sebagai seorang guru, dia akan boleh cakap macam-macam. Sebab dia tak berada di dalam kasut seorang guru. Even kadang-kadang sekarang online punya kelas kan, macam-macam cikgu, kadang-kadang ada cikgu yang terlepas cakap dalam WhatsApp group. Saya pun tak nafikan lah, kadang-kadang saya pun hampir juga macam tu. Tapi kita jangan just first lah. Kita kena tengok lah berapa lama cikgu tu bertahan. Kita tak tahu situasi sebelumnya kan. Jadi dikecam-kecam. Zaman sekarang zaman kecaman kan. Jadi sedikit sebanyak impact dia kepada guru, apa yang saya lihat hilang dah kehormatan terhadap seorang guru. Jadi saya harap sangat untuk akan datang seorang guru dihormati, masih dimuliakan. Seorang guru ni sama kan, level dia lebih kurang mak ayah kita juga. Keberkatan seorang guru sama keberkatan mak dengan juga ayah. Baiklah, yang paling penting guru sentiasa kena hormat lah kan. Okay. Sekian daripada saya. Saya akan terus bagi soalan untuk Siti Aisyah. Soalan daripada saya, pada pendapat cikgu, bagaimana seseorang guru tu dia boleh melaksanakan inovasi dia dalam pengajaran? Okey, inovasi ni berbalik kepada tajuk inovasi. Okey, inovasi macam mana dia boleh hasilkan inovasi? Inovasi ni tercipta apabila kita ada masalah. Kalau tak ada masalah, kita tak akan hasilkan apa-apa inovasi ataupun tercetusnya idea. Once awak masuk kelas, awak akan nampak masalah. Contohnya budak tu kenapa lambat buat kerja, tak siap-siap kan. Benda yang simple tak siap. Jadi daripada masalah tersebut, kita kena atasi. Sebab seorang guru ni nak macam mana pun kita kena nak dia berjaya. Kita tak nak gagalkan dia, kita tak nak dia berhenti. Jadi kita nak dia berjaya, kita nak dia lulus. Jadi kita kena cari satu inisiatif lah. Inisiatif tersebutlah terhasilnya inovasi yang bersesuaian. Soalan seterusnya, adakah cikgu merasakan bahawa teknologi pendidikan ni dia menyumbang ke arah peningkatan jumlah guru yang berinovasi? Ya, betul. Saya sangat bersetuju. Teknologi memang menyumbang kepada inovasi. 100% menyumbang kepada inovasi. Teknologi sangat penting lah. Nak pula sekarang, zaman sekarang memang kita akan Google Classroom, menggunakan internet, Google Meet, memandangkan COVID kan. Kalau tak ada teknologi, memang tak tahu apa jadi. Dalam masa 2 tahun ni memang teknologi memainkan peranan. Kalau dulu face to face, kita dapat face to face, teknologi ni masih digunakan tapi bukan tahap maksimum. Tapi sejak COVID dan saya memang mementingkan teknologi lah, bukan sahaja terhadap pelajaran untuk para pelajar, untuk PDPR ataupun pembelajaran dan pemudahcaraan, tapi dalam kerja jugalah antara kami dalam sekolah untuk adakan meeting, untuk berhubung sesama guru. Teknologi sangat memainkan peranan yang penting dan sangat menyumbang kepada inovasi. Dan kalau awak lihat pun, inovasi semua guru memang melibatkan teknologi. Okay, soalan seterusnya daripada saya.
kita dah tahu penggunaan ICT daripada sejak sekolah rendah lagi. Jadi sejauh manakah cikgu telah mengaplikasikan penggunaan ICT dalam inovatif cikgu dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah? Memang jauh lah saya cakap kalau menggunakan ICT ni, even dalam seni reka fashion pun, walaupun awak tengok sebenarnya seni reka fashion ni mostly kepada jahitan, once dia dah datang naik ke diploma, dia akan belajar CAD, Computer Aid Design. Jadinya memang kat dalam Computer Aid Design tu tersendiri pun dah ada aplikasi ICT. Jadi memang kita penggunaan ICT ni bukan sahaja setakat penting dalam kelas untuk belajar. Berkenaan ICT tu, saya sambung sikit lagi. Memainkan peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Dalam bidang seni reka fashion sendiri pun kita ada satu kursus iaitu CAD, Computer Aid Design, yang memang wajib menggunakan ICT, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Selain daripada tu, pelajar-pelajar juga perlu research. Mostly diorang akan research mood board, research board, semua menggunakan ICT. Diorang design pun menggunakan ICT sekarang. Tak ada lagi tampal-tampal, masih ada lagi yang tampal-tampal, tapi mostly kita terapkan ICT jugalah menggunakan Adobe Illustrator, paling tak pun mesti menggunakan Canva. Jadi berbalik kepada sejauh mana, jauh jawapan dia, jauh sangat. Okey, agak menarik juga kalau bidang seni reka fashion ni. Soalan seterusnya daripada saya, sepanjang pengalaman cikgu sebagai seorang guru, apakah strategi inovatif yang cikgu amalkan dalam pengajaran dan pembelajaran? Sepanjang saya sebagai seorang guru, strategi yang saya gunakan, saya tengok kalau ikut zaman sekarang lah, dia ada dua lah yang saya gunakan, iaitu PBL, problem based learning, dengan juga dicampurkan dengan elektronik lah. Macam saya bagi tahu tadi, inovasi ni terhasil daripada masalah. Kita tengok sikit masalah dalam kelas kita, jadi kita akan create satu inovasi. Sama juga dengan strategi inovatif, saya menggunakan PBL, problem based learning. Saya tengok apa masalah yang dihadapi oleh pelajar. Kalau seni reka fashion ni dia tak ada masalah lain selain daripada masalah lambat sangat hantar kerja. Sebab sebab amali jahitan ni dia tak macam masak. Masak kan satu hari awak boleh all out settle semua kan. Esok datang amali lain. Tapi amali fashion, jahitan, selagi awak tak settle baju kurung awak akan dikejar lah, kena siapkan. Jadi awak tak akan ada excuse. Kalau kulinari ke, hotel catering ke, masuk kitchen, mostly akan berkumpulan kan. Sebab peralatan tak boleh one by one, mostly berkumpulan. Jadi budak-budak boleh curi ala kawan buat, jadi settle ambil markah budak kan, ambil markah kawan, sleeping partner. Lepas tu, tapi tidak pada fashion. Fashion, dia tak ada satu baju tu 3 orang buat. Satu baju 2 orang buat. Satu baju seorang kena buat. Memang kena siapkan. Kalau kau tak siap hari ni dekat bengkel, kau kena bawa balik rumah. Dia lainlah pada kitchen. Kitchen mana boleh bawa balik makanan sambung masak kat rumah kan. Jadi kita tengoklah masalah student, kenapa lambat siapkan. Kadang-kadang sebab dia cara dia, teknik dia salah. Kita create satu inovasi untuk memudahkan mereka siapkan kerja. Dan lagi satu, campur juga dengan teknik strategi elektronik lah. Elektronik yang menggunakan perkakasan ICT. Sangat memainkan peranan penting. Terima kasih cikgu. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya.
Kita ada lagi 2 soalan yang sebagai penghabisan lah. And soalan yang pertama ni saya tak tahu sama ada ia sama dengan apa yang cikgu beritahu. So tadi cikgu ada bercakap berkenaan dengan inovasi dan sebagainya. Kalau cikgu sendiri boleh tak cikgu kongsikan inovasi pengajaran yang pernah cikgu buat? Adakah Kalau yang inovasi pengajaran, kalau untuk saya cipta tu, saya tak sampai ke tahap mencipta inovasi lagi lah. Sebab tak sempat lah Kim nak cipta inovasi. Betul-betul. Tapi itu janganlah cerita dekat dalam report awak pula. Aduh, kantor sekejap lagi. Mungkin Tapi saya kongsikanlah inovasi yang pernah dibuat oleh rakan-rakan saya dalam program Seni Reka Fashion juga, yang saya apply dalam PDPC saya lah, pembelajaran saya, iaitu kaedah Apabu. Kalau nak lagi senang, awak boleh search kat YouTube Cikgu E Zati. Dash Zati, Z-A-T-I. Cikgu daripada College Vocational Tawau. Dia ada cipta satu teknik dikenali sebagai teknik Apabu untuk kursus surface embellishment. Dulu Fatin, Waida tak ada tahu kursus ni. Ni kursus baru. Rugi Fatin tak belajar. Jadi dalam kursus tersebut kita ada assignment, kita ada amali, kita ada assignment dengan amali kalau tak silap saya. Jadi kat situ Cikgu Izzati tersebut dia telah bina satu kaedah diberi Apabu, akronim kepada akses, pandang dan buat. Jadi kalau saya cakap sekarang mungkin awak macam blur apa benda kan, surface embellishment tu Apabu ke apa benda kan. Jadi nanti kalau nak lebih jelas awak boleh tengoklah YouTube dia akan terangkan ada amali lagi. Jadi sistem yang saya gunakan benda yang sama juga. Mula-mula akses, bagi rujukan, bagi keterangan, kemudian pandang, maksudnya dibagi video tutorial. Ni mostly digunakan semasa PDPR lah, sebab kita tak boleh nak jumpa budak untuk buat amali tersebut. Jadi berikan video supaya dia dapat buat kat rumah. Dan last sekali buat tu student akan siapkan amali tersebut lah individual di rumah. Itu antara salah satu kaedah inovasi yang saya gunakan hasil ciptaan rakan sekerja saya juga. Yang terakhir cikgu, dalam pembuat titik penghujung, apakah nasihat cikgu yang boleh cikgu berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Saya nak kongsikan nasihat banyak pun tak adalah, sebab saya pun masih baru. Tapi sebagai seorang kakak yang sangat mengalu-alukan kedatangan adik-adiknya, terutamanya dalam program yang sama, apa yang boleh saya kongsikan ataupun apa yang boleh saya nasihatkan sekali, yang pertama sekali, mindset awak kena setting awal. Mindset kena setting awal. Seorang guru ni kita bukan saja mengajar dan mendidik. Bukannya masuk kelas balik. Awak kena mindset awak dah kena ready physical dan mental seorang guru. Apa yang saya kata kena ready physical, mental, mindset kena betulkan. Seorang guru ni macam saya cakap awal-awal tadi, kita bukan saja sebagai seorang guru. Ada masa awak akan jadi pembekal pakaian, awak pergi check kain. Saya banyak bagi contoh dalam bidang fashion lah. Kadang kalau dalam bidang kulinari juga, awak lah yang akan terima bahan. Kulinari sangat banyak bahan. Kalau cili, kalau saya tengok kawan saya lah, kalau cili, ada cili Bangala, ada cili India, ada cili hijau. Tu satu-satu awak kena detailkan. Kalau fashion pula benang, kena tahulah semua benang. Wah, sedangkan masa tu awak rasa, aku ni cikgu nak mengajar, ni bukan kerja aku, ni kerja kerani kan. Tapi tak. Dia seorang guru, dia kena merangkumi semua. Mindset awak kena setting awal-awal lah. Sometimes awak ditugaskan untuk menjadi part guard. Kalau hari guru bertugas, kena datang awal, kena balik akhir, kena buat report, kena check
tanda student. Sedangkan kita rasa aku kan cikgu. Ada masa awak akan jadi artis dekat dewan. Tiba-tiba kena buat persembahan, kena tiba-tiba jadi MC. Semua tu kena setting awal lah. Ada masa awak kena jadi kontraktor pun ada juga. Nak pula kita memang dalam bidang bengkel, awak tak akan masuk akademik. Awak tak akan jadi cikgu matematik, cikgu bahasa Melayu. Mungkinlah ada juga aku akan datang kalau masuk sekolah menengah untuk penuhi jam mengajar. Tapi saya yakin mostly akan masuk bengkel. Kemungkinan awak akan jadi kontraktor. Tiba-tiba ada nak buat renovation kat bengkel. Awaklah yang kena cari sebuah harga pintu. Jadi itulah yang saya nak, first kali saya nak nasihatkan, kena mindset tu kena betulkan dari awal-awal lah. Yang kedua yang paling penting saya nak nasihatkan, every day is a learning process. Awak sekarang dekat UPSI belajar. Hari-hari kita kena belajar. Dah kerja pun kena belajar juga. Kalau time student sekarang, kalau ada aktiviti cuba join. Jangan malas untuk jangan habiskan masa main game, jangan habiskan masa tidur kat bilik. Kalau ada masa, kita kena join aktiviti. Bukan sebab kita nak gila kuasa ke apa kan. Tapi pengalaman saya sendirilah, bila kita belajar ni lah kita akan belajar semua benda. Cuba masuk join apa-apa program, sebab benda ni kan akan dibawa, pengalaman dia akan digunakan semasa awak bekerja. Awak tiba-tiba kan jadi MC ataupun awak jadi bahagian AJK teknikal semasa mesyuarat PIBG. Nanti awak akan ingat balik lah, dulu aku pernah masuk jadi AJK dekat college bahagian teknikal. Kena ada apa? Kena ada mic, kena ada speaker, kena, kalau nak sambung speaker tu macam mana. Jadi dia berkait lah, kena mindset, kena setting awal dan juga kena belajar. Nak pula zaman sekarang, nak pula awak sekarang tengah student, kalau ada masa join lah apa-apa aktiviti untuk bagi pengalaman. Kalau suka berkayak, suka aktiviti, lasak, boleh join dekat UPSI. Tapi saya tak tahulah sebab COVID sekarang awak semua PDPR kan. Kalau bersemuka nanti, cubalah untuk aktif dalam persatuan ke, aktif dalam aktiviti di UPSI. Sebab saya yakin kat UPSI memang banyak aktiviti yang dijalankan, yang dianjurkan. Dan janganlah sampai buat aktiviti lupa pelajaran. Nanti kata dulu Cikgu Suzlina cakap kena join semua aktiviti sampai lupa pula nak jahit baju kan, dekat bengkel nak siapkan semua benda-benda penting lah. Saya tak adalah suruh awak semua jadi YDP, KH ke, jadi MPP ke, tak perlulah sampai ke tahap tersebut. Tapi kalau ada aktiviti yang kecil-kecilan tu, join lah. Jangan buang masa, pergi join. Sedikit sebanyak awak bina satu hubungan, awak pandai bercakap dengan orang. Sebab nanti awak nak approach student, nak bercakap dengan student. Kemudian last kali, bina hubungan baik dengan semua lah. Bina hubungan baik dengan semua. Jangan cikgu ni, dia mula-mula dia cakap tak pandai cakap. Tapi bila dah jadi cikgu, awak kena latih diri lah untuk pandai bercakap di halayak ramai. Nanti manalah tahu tiba-tiba awak asyik kena berucap jadi MC dekat perhimpunan, malu kat student kalau pegang mic pun masih menggeletar kan. Jadi ada 3 benda lah saya nak nasihatkan ataupun kongsikan. Mindset, setting awal, kena sentiasa belajar benda baru, and then yang bina hubungan yang baik dan komunikasi yang baik dengan orang lain. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Su. So satu nasihat yang sangat baik yang insya-Allah kami akan gunakanlah apa yang dinasihat tu nanti bila masuk di alam persekolahan. So untuk itu saya serahkan kembali kepada Sharifah Fatin. Baiklah, selesai sudah wawancara kita pada hari ini.
Terima kasih Cikgu Su sebab sudi meluangkan masa bersama kami untuk wawancara insan guru profesional. Jadi tanpa membuang masa, mari kita bergambar secara dalam talian untuk dijadikan sebagai kenangan. Okay. Itu sahaja. Terima kasih and good luck. Saya tunggu awak Terima kasih, semua Cikgu. ke sekolah. Thank you Cikgu. InsyaAllah. Bye. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya Terima kasih, doakan. Cikgu. Saya doakan semua posting kat Sarawak.